Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi 17 September 2022. Saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Perdana Menteri beri bayangan Parlimen bubar tidak lama lagi. Pindaan Akta Kerja boleh dilaksanakan tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi bayangan Parlimen bakal dibubarkan tidak lama lagi. Beliau memaklumkan perbincangan bersama kepimpinan tertinggi UMNO akan diadakan dalam tempoh terdekat. Saya mendengar dengan jelas. Top 5 pun ada, semua ada di sini. Timbalan Presiden salah seorang daripada top 5. Naib Presiden sebagai top 5. Dua-dua pun ada di sini. Lima ada di sini. Dan insya-Allah dalam waktu terdekat kita akan berjumpa untuk berbincang perkara ini. Yang penting apabila Parlimen dibubarkan, yang penting apabila pilihan raya diadakan, kita mesti menang. Itu yang paling penting. Jikalau pilihan raya diadakan dan kita tidak mampu menguasai kerusi untuk membentuk kerajaan, kita akan kembali seperti sebelum PRU ke-14. Perdana Menteri berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pemuda Barisan Nasional di Ibu Negara. Lebih daripada 10,000 ahli parti seluruh negara menghadiri majlis ini. Datuk Seri Ismail Sabri yang juga Naib Presiden UMNO mahu pemuda BN menguasai peperangan maya di media sosial. Ia penting bagi menangkis fitnah yang bertujuan melemahkan kerajaan. Pada kali ini, mereka terus memainkan fitnah-fitnah yang memfitnah pemimpin-pemimpin kita, yang memfitnah Barisan Nasional, yang memfitnah kerajaan. Dan jika kita gagal menjawab seperti sebelum PRU ke-14, kita akan menerima padah dan kesannya adalah besar sekali. Sebab itulah saya mahu pemimpin-pemimpin kita, terutamanya pemuda, menjadikan peperangan maya ini peperangan kita pada hari ini. Dan pemuda mesti menguasai peperangan maya dan memenangi peperangan maya yang sedang berlaku pada hari ini. Dalam pada itu, seluruh jentera pemuda Barisan Nasional BN menyatakan sokongan penuh terhadap kepimpinan Perdana Menteri. Komitmen dizahirkan Naib Ketua Pemuda UMNO Selangor, Amin Muhammad Syukur, mewakili jentera pemuda BN. Beliau menekankan kepentingan kerjasama cabang pemuda seluruh parti komponen berkhidmat kepada rakyat, khususnya menjelang PRU ke-15. Yang pertamanya, sokongan 100% kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Keluarga Malaysia untuk meneruskan kesinambungan yang ada, serta kita percaya dan yakin bahawa usaha yang dibuat hari ini oleh kerajaan adalah usaha yang baik untuk rakyat dan perlu diteruskan. Jadi lupa negeri Pulau Pinang, Pulau Mutiara.
Baik, Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-20 MSN akan membuka tirainya secara rasmi malam ini. Majlis perasmian akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang akan disiarkan secara langsung bermula pukul 8.30 malam ini di TV1. Dan bagi mendapatkan gambaran suasana di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak Universiti Kebangsaan Malaysia, kita bersama Jasmaidi Arif. Baik, Faris, Hazel, Tamasya Sukan Terbesar Negara kembali lagi setelah 4 tahun tidak diadakan akibat pandemik COVID-19. Jadi kali ini SUKMA 20 MSN 2022 dikelola Majlis Sukan Negara MSN sendiri sekaligus menjadi tuan rumah kepada Tamasya kali ini. Untuk makluman, hari ini hari keempat kejohanan telah berlangsung yang telah menyaksikan sebanyak 25 pingat emas telah ditawarkan. Malam ini, tirai SUKMA edisi ke-20 akan dibuka secara rasmi. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut pengisian majlis perasmian kita bersama Encik Jeffrey Ngadirin, iaitu selaku pengerusi jawatan kuasa pengurusan acara untuk mendapatkan perincian. Jadi boleh Tuan beri gambaran sikit tentang program malam ini? Kali ini majlis perasmian pembukaan SUKMA menampilkan format yang sedikit unik yang mana diadakan di dalam Dewan yang akan melibatkan sebanyak perarakan masuk kontingen-kontingen negeri dan juga negara jemputan iaitu daripada Brunei. Yang amat berhormat Perdana Menteri dijangka akan tiba pada 8.30 untuk merasmikan majlis perasmian pembukaan SUKMA ke-20 MSN 2022. Jadi kita akan lihat pelbagai acara telah pun diatur oleh pihak tuan rumah untuk memastikan perarakan masuk kontingen, perpengenalan kontingen dan sebagainya pada malam ini. Tamasya kali ini kalau kita lihat MSN sendiri menjadi tuan rumah. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit tentang lokasi kejohanan dan berapa acara yang akan dipertandingkan pada kali ini. Sebanyak 25 jenis sukan akan dipertandingkan pada SUKMA kali ini melibatkan 426 acara di 5 lokasi utama iaitu di Kuala Lumpur, Bukit Jalil, Bangi, Putrajaya dan juga di Langkawi. Jadi kita lihat bahawa venue-venue yang telah disediakan akan dapat menyediakan pertandingan kepada semua sukan yang dipertandingkan pada SUKMA kali ini. Okey, ini mungkinlah kita dengan cuaca dengan keadaan yang tak berapa mengizinkan ni, mungkin ada plan-plan yang diaturkan oleh MSN. Kalau kita lihat keadaan cuaca memang menjadi satu faktor lah dalam mana-mana penganjuran. Sudah semestinya jatuhkuasa teknikal yang terlibat bertanggungjawab untuk menganjurkan pertandingan tersebut telah pun menjadikan plan-plan kontingensi dan sebagainya. Jadi kita tidak nampak setakat ini sebarang masalah dari segi penganjuran di venue-venue pertandingan telah ditetapkan. Mungkin ada sedikit seruan kepada penonton untuk bersama-sama hadir ke lokasi-lokasi tempat kejohanan, Tuan. Kita ingin melihat lebih ramai penonton hadir di venue-venue pertandingan untuk menyaksikan atletik muda negara mempamerkan prestasi terbaik mereka. Kita tahu dah 4 tahun kita tak dapat bertanding di mana-mana kejohanan besar, dan kali ini selepas post-Covid kita harap atlet muda kita dapat mempamerkan prestasi terbaik dan menjadi platform untuk mereka dipilih mewakili negara ke Tamasya Sukan C di Cambodia pada tahun 2023 nanti. Baik, terima kasih Cik Jeffrey Ngadirin. Okey, nantikan secara langsung majlis perasmian SUKMA 20 MSN 2022 pukul 8.30 malam ini di TV1. Tonton laporan harian di saluran TV OK dan saluran sukan RTM serta ikuti laporan berita di saluran berita RTM sepanjang 16 hingga 24 September ini. Setakat ini saja perkongsian dari Dewan Chancellor Tun Abdul Razak UKM. Faris dan Hazel kembali. Jasmaidi Arif, terima kasih untuk perkongsian itu. Baik saudara, Majlis Penasihat Perfilman dan Industri Muzik Malaysia ditubuhkan. Peranannya menggubal dasar lebih proaktif yang dapat membantu penggiat industri tersebut. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata bagi memperkasa peranannya, Adun Rim Datuk Khaidirah Abu Zahar dilantik pengerusi Majlis Penasihat berkenaan. Untuk maju ke hadapan industri perfilman ini kita perlukan tenaga-tenaga pakar untuk memberi nasihat kepada kerajaan dan industri. Jadi kita telah memilih
lebih kurang 7 orang atau 10 orang daripada industri perfilman dan lagi 7 ke 10 orang daripada industri muzik. Kerana industri muzik juga satu industri yang besar di setengah negara. Jadi anggota-anggota dalam majlis industri perfilman dan muzik ini membentuk satu majlis penasihat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Malaysia peringkat Dewan Undangan Negeri Air Limau di Melaka. Dan ini pula usaha meningkatkan tahap kesaling hubungan serta kualiti perkhidmatan jalur lebar di setiap kawasan. Pentadbiran negeri diharap dapat memberi kerjasama dalam perkara ini, termasuk pembinaan menara telekomunikasi. Jelas Tan Sri Anwar, setiap negeri mempunyai syarat yang berbeza bagi mendapatkan kelulusan tapak untuk pembinaan menara itu, menyebabkan misi kerajaan melalui jendela bergerak perlahan. Jadi tiap-tiap negeri nampaknya berbeza-beza. Jadi itu juga perlukan kerjasama untuk menyegerakan. Saya dah minta beberapa negeri memberikan green light kepada pembinaan tower. Sebab pembinaan tower ni hanya tapak kecil saja. Tapi proses sama panjang dengan nak buat banglo 7 tingkat. Jadi kalau boleh negeri-negeri beri pengecualian sikit supaya kita dapat percepatkan pembinaan menara-menara dalam masa terdekat, termasuk di Melaka lah. Pelaksanaan Akta Kerja 1955 yang ditangguhkan ke 1 Januari 2023 mungkin diawalkan. Penetapan tarikh baru itu bergantung kepada status pemulihan ekonomi negara. Sekiranya kita berjaya dalam sebulan 2 ini, mungkin saya akan bawa balik ke Jabatan Menteri untuk mendapatkan restu Jabatan Menteri untuk memperawalkan. Kalau kita kalau lihat pemulihan ekonomi lebih awal, mungkin kita ada peluang. Pindaan akta itu antara lain melibatkan pengurangan tempoh waktu bekerja daripada 48 jam ke 45 jam seminggu, penambahan cuti bersalin kepada 98 hari dan cuti paterniti 7 hari. Dalam pada itu, Datuk Seri M. Saravanan mencadangkan caruman perkeso dijadikan skim pencen untuk pekerja swasta. Syur dikemuka bagi memastikan kebajikan pekerja sektor itu lebih terjamin selepas persaraan. Menurut Datuk Seri M. Saravanan, pesara golongan swasta berdepan risiko masalah kewangan. Sekiranya cadangan dilaksana, ia akan memberi manfaat kepada mereka. Bagi merealisasikannya, caruman bulanan pekerja terlibat berkemungkinan perlu ditambah. Cuti hujung minggu memberi peluang kepada orang ramai mengunjungi Kembara Riuh Keluarga Malaysia edisi keempat, Riuh Sokmo Kelantan. Berlangsung di Stadium Mini Majlis Daerah Ketereh. Tumpuan utama program ialah perahu kolek. Ya, kehadiran perahu sepanjang 12 meter syarat dengan lukisan serta ukiran berwarna-warni bermotifkan bunga-bungaan dan haiwan itu ternyata menarik minat pengunjung untuk merakamkan kenangan. Ia merupakan kali pertama perahu seberat 5 tan dibawa dari kampung Pulau Gajah, Pantai Sabak, Kota Baru untuk dipamerkan. Rasa teruja lah, rasa bangga lah. Sebab boleh pamer depan orang ramai. Kalau boleh semua kita book yang ada di Sabak, kampung Sabak tu, nak suruh kerajaan naik lah. Macam buat protokol untuk sobek bunga belakang. Tinggal 30 buah lagi dah. Tak ada, dah semakin kurang. Rata-rata komuniti nelayan yang ditemui turut meluahkan rasa bangga terhadap perahu warisan Kelantan itu yang menggabungkan gaya Melayu, Jawa dan Thai. Kalau kira daripada generasi dulu-dulu memang dia ada maksud. Corok-corok buk ni. Jangan turun-temurun. Rasa tak silap saya 20 tahun ke belakang tu dia corok ni berasal daripada Thailand. Jadi sebelah Thailand dulu-dulu dia agama Buddha. Jadi dia buat corok tu tapi dia ubah dah corok ni daripada gambar-gambar tokong dia dia ubah daripada buat naga tu. Jadi banyaklah perubahannya.
Pelbagai lagi acara menarik menanti pengunjung kembara riuh Sokmo bersama Selcom. Antaranya sobek perahu kolek, pembuatan wayang kulit dan persembahan kumpulan rock popular Wings. Sebanyak 100 bot nelayan sekitar Beluran menyertai perarakan bot sempena program Semarak Tani Keluarga Malaysia at Beluran. Perarakan bot nelayan itu bermula dari Kampung Air dan Kampung Keramat menuju ke jeti Anjung Muara, Pekan Beluran dengan mengibarkan jalur gemilang. Seramai 200 nelayan terlibat mewakili 32 buah kampung di Beluran. Pelepasan perarakan bot disempurnakan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Mafi Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Hadir sama Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Yusuf Othman. Selepas perarakan bot nelayan itu diadakan sembang santai bersama Menteri Mafi. Ia merupakan medium interaksi antara pemimpin dengan kumpulan sasar di bawah LKIM. Pelbagai pengisian diadakan sempena program Semarak Tani Keluarga Malaysia at Beluran selama 2 hari hingga esok di Pasar Tamu Beluran. Program Semarak Tani Malaysia Keluarga Malaysia at Beluran, platform Jabatan dan Agensi Kementerian Pertanian dan Industri Makanan memperkasa komuniti agro makanan petani, nelayan dan peladang di luar bandar. Program Turun Padang itu membolehkan komuniti tersebut mengetahui peluang yang boleh diceburi dalam sektor berkaitan. Saya harapkan agar program ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat tani di kawasan luar bandar Beluran ini, dan semoga ia akan terus memberi manfaat pada mereka bagi meningkatkan tahap sosial ekonomi mereka dalam jangka masa yang kehadapan ini. Kita ingin melihat luar bandar juga bukan sebagai produser, pengeluar, tetapi terlibat di dalam industri hiliran, tanaman, buah-buahan, penternakan dan juga aktiviti hiliran daripada industri subsektor perikanan di negara kita. Datuk Seri Dr. Ronald menyatakannya selepas menghadiri sembang santai nelayan sempena program Semarak Tani Keluarga Malaysia at Beluran. Pelbagai pengisian diadakan sempena program itu yang berlangsung sehingga esok di Pasar Tamu Beluran. Banyaklah kebaikan yang kami dapat, terutamanya macam beli beras yang murah, beli minyak yang murah, senang kami dapat. Pasal yang pertanian ini pula, syukur Alhamdulillah habis kita di sini boleh dapat macam buat pinjaman agro, kita ada can untuk buat pinjaman untuk bisnis punya lah. Yang terbaik sekali yang julung-julung diadakan terutamanya di daerah Beluran. Ianya akan dapat memberikan manfaatlah di kalangan masyarakat Beluran mengenai banyak aktiviti yang dipamerkan, terutama pengetahuan tentang peladang, nelayan, yang banyak sekali info-info yang diterima, input-input daripada pengarah-pengarah, daripada semualah agensi-agensi yang terlibat, terutamanya daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Mak ingat tak masa kita susah dulu? Kena halau dari rumah sebab tak mampu bayar sewa. Sedih kan masa tu, Mak? Tak apalah, Ros. Setiap ujian tu pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang penting kita sabar. Memang dari dulu lagi, impian Ros nak tengok Mak happy bila punya rumah baru. Mak dah selesa dah nyewa kat rumah flat kita tu. Lagipun rumah ni cantik, luas. Mesti mahal. Nanti bolehlah Mak masak dengan selesa kat rumah baru. Surau, ruang rekreasi. Makin bumbung lagi. Rumah ni ada 3 bilik tidur dengan 2 bilik air tau. Harap-harap Mak sukalah. Wah, besarnya Ros rumah ni. Pihak kerajaan masih mengekalkan subsidi minyak masak. Subsidi yang ditanggung oleh kerajaan adalah untuk kategori minyak masak kampit ataupun paket dengan harga RM2.50 bagi 1
kilogram berbanding dengan harga pasaran sebenar iaitu RM9 bagi 1 kilogram untuk kegunaan domestik, kegunaan rumah. Subsidi minyak masak untuk paket ini yang bermula 2007 masih lagi dilaksanakan oleh kerajaan hari ini dan tidak ditarik balik seperti yang digambarkan oleh setengah-setengah pihak di luar sana. Kerajaan tidak campur tangan urusan menentukan kadar dasar semalaman OPR. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, kenaikan kadar itu ditentukan Jawatankuasa Dasar Monetary Bank Negara. Semua maklumkan semua bahawa OPR ini bukan kerajaan yang buat keputusan untuk OPR. OPR ini bawah Akta Bank Negara 2009 adalah ditentukan oleh Monetary Policy Committee ataupun Jawatankuasa Monetary di bawah Bank Negara. Beliau juga menyangkal dakwaan kenaikan OPR hanya menguntungkan pihak bank. OPR tak ada kena-mena dengan bank. Ya. OPR naik, bank pun kena bayar kadar faedah lebih tinggi kepada pendeposit. Menurut beliau, OPR negara masih rendah berbanding negara lain yang naik sehingga lebih 200 mata asas. OPR negara berada pada tahap 2.5% dengan BNM menaikkan 75 mata asas sejak Januari lalu. Sementara itu, Tengku Datuk Seri Zafrul yakin ekonomi negara mampu mencapai unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK rasmi 2022 iaitu antara 5.3% dan 6.3%. Perkembangan suku kedua memberangsangkan disumbang inisiatif bajet 2022, pakej bantuan dan rangsangan ekonomi, bajet 2021 serta dasar monetary berhemat. Petunjuk ekonomi terkini turut memberi gambaran pemulihan ekonomi negara semakin baik, memberi indikator positif kepada segmen PMKS dan koperasi. Berucap pada program Jelajah Usahawan dan Koperasi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi 2022 di Kuala Selangor, beliau turut menyeru gerakan koperasi merebut peluang ceburi bidang pelaburan melalui pemilikan saham syarikat awam. Gerakan koperasi adalah salah satu growth engine yang menyumbang kepada KDNK negara yang dapat mentransformasi dan memperkasakan ekonomi masyarakat setempat. Elemen kreativiti, elemen keupayaan untuk mengolah modal perniagaan yang baru perlu digerakkan oleh koperasi semaksimum mungkin dengan mengambil langkah berani dalam menerokai teknologi hijau seiring dengan peralihan minat masyarakat dunia ketika ini. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi mengusulkan 7 inisiatif baharu kepada Kementerian Kewangan untuk bajet 2023. Menterinya Tan Sri Noh Omar berkata inisiatif bertujuan mendekati golongan usahawan baharu termasuk graduan. Sesi libat urus bersama MOF telah dijalankan. Inisiatif baru ni saya telah minta supaya kita dapat beri peluang kepada golongan-golongan inilah. Tapi saya tak boleh bagi detail sebab saya tak tahu. Nanti saya umum nanti tak dapat susah juga. Jadi kita dapat libat urus dan kita haraplah daripada 7 yang kita cadang tu dapat beberapa dasar baru ni dah cukup baik untuk PMKS. 3 cadangan dikemuka MIC untuk dimasukkan dalam bajet 2023. Timbalan Presidennya Datuk Seri M. Saravanan berkata cadangan memberi manfaat kepada masyarakat India negara ini. Yang pertama adalah pembangunan sekolah Tamil. Itu yang pertama. Yang kedua, peluang-peluang bagian dari bantuan kewangan untuk peluang-peluang perniagaan dan juga peruntukan asas untuk pembangunan ekonomi masyarakat India.
Bajet 2023 diharap memperkenalkan inisiatif tambahan kepada pembeli rumah kali pertama. Langkah tersebut bertujuan memudahkan proses pembelian, meningkatkan pemilikan rumah sekaligus mempercepat pemulihan industri hartanah tempatan. Pengasas dan pengarah urusan kumpulan Mahsing, Tan Sri Leong Hoi Kum, mencadangkan agar geran pembeli rumah kali pertama berjumlah RM30,000 diperkenal bagi hartanah berharga hingga RM500,000. Kerajaan juga katanya boleh mengaktifkan semula program skim My Home kepada pembeli yang layak. Selain itu, beliau berharap kadar pembiayaan tetap lebih rendah dapat diberikan kepada pembeli rumah kali pertama bagi harga hartanah yang sama. Bagi mengurangkan tekanan kos pemaju, beliau turut mengesyorkan pengecualian cukai dan levy ke atas bahan binaan yang diimport sehingga harga kembali normal. Proses membawa masuk buruh asing digesa dipercepat menerusi kaedah permohonan lebih berkesan. Walaupun harga minyak sawit CPO naik sedikit, jawatankuasa telah memutuskan untuk menurunkan lagi harga maksima minyak sawit botol 5 kg daripada RM34.70 kepada RM33.50. Manakala harga minyak masak bagi 3 kg akan diturunkan daripada RM21.70 kepada RM21.10, 2 kg diturunkan daripada RM14.70 kepada RM14.30 dan harga minyak 1 kg daripada RM7.70 kepada RM7.50. Dan kita berpuas hati dengan syur yang dikemukakan oleh KP dan DCP, harga minyak boleh terus diturunkan. Pelbagai inisiatif dilaksana sebagai persediaan menghadapi risiko bencana banjir besar. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata pembinaan empangan Nenggiri di Gua Musang dijangka dapat mengatasi masalah banjir. Kajian pusat macam di bawah kementerian saya sendiri, salah satu inisiatif yang kita telah buat ialah membina empangan Nenggiri yang telah dilancarkan baru-baru ini, yang mana empangan Nenggiri ini dia ada 3 fungsi. Satunya dari segi tenaga hidro, yang keduanya dari segi perairan, tanaman dan juga minuman, yang ketiganya tempatan banjir di sini. Jadi itu yang dibuat oleh kerajaan sekarang ni lah untuk mengenangani masalah banjir. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA turut diarah mewartakan lokasi yang dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Baik, seterusnya untuk pengumuman sukan malam ini kita akan bersama dengan Nazri. Nazri, teruskan. Dan sebelum itu, siaran berita perdana di TV1 berakhir di sini bagi memberi laluan kepada siaran langsung perasmian Sukan Malaysia Sukma 2022 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Anda boleh terus ikuti berita perdana di saluran berita RTM, MyFreeview 123 dan aplikasi RTM. Olahraga Sukma terus panas. Misi baharu Kim Panggul. Assalamualaikum dan salam suka untuk semua. Meskipun Termasya Sukma ke-20 MSM baru sahaja dibuka secara rasmi pada malam ini, namun kehangatan saingan telah pun dirasai sejak 4 hari lalu. Dalam sukan olahraga yang berlangsung siang tadi, atlet Terengganu Ruslim Zikri Putra Rosli berjaya meraih pingat emas acara 400 meter lari berpagar lelaki. Kejayaan ini sekaligus menebus kekecewaan Ruslim yang memenangi pingat gangsa pada penyertaan edisi 2018 di Perak.
Dalam aksi tersebut, Ruslim yang bermula di lorong ketiga diberi saingan hebat oleh pencabar lain sebelum menjadi pelari pertama melintasi garisan penamat dengan catatan 52.21 saat. Peringkat perak dimenangi pelari Selangor Muhammad Ammar, manakala gangsa menjadi milik Muhammad Fakhro Afizul Nasir dari Kelantan. Sementara itu, atlet Sarawak Grace Wong Ziu Mei mengekalkan status sebagai jagoh baling tekuk besi negara apabila meraih pingat emas bagi acara tersebut. Catatannya pada balingan ketiga sejauh 59.01 meter berjaya memperbaiki pencapaiannya 56.51 meter ketika muncul juara pada edisi 2018 di Perak. Nurul Hidayah Lokmah dari Selangor menduduki tempat kedua acara ini, manakala tempat ketiga menjadi milik Ailina Tipong juga dari Sarawak. Dalam acara lompat kijang lelaki pula, jagoh negara Andre Anura Anwar menepati ramalan dengan menjuarai acara tersebut. Andre meraih pingat emas selepas mencatat lompatan sejauh 16.43 meter mengatasi atlet Selangor Muhammad Izzo Hanif Muhammad Rafi untuk perak dan Brandon Ting Lee King dari Sarawak yang memenangi gangsa. Ini juga pingat emas kedua buat atlet dari Sabah berkenaan selepas menjuarai acara lompat jauh lelaki semalam. Dalam acara 4x100 meter pula, kuartet lelaki Terengganu berjaya mempertahankan pingat emas yang diraih mereka pada SOKMA 2018 di Perak. Kuartet yang dibarisi Abdul Wafi Roslan, Hasron Najimi Badrul, Muhammad Zulfikar Ismail dan Rusmin Zikri Putra Rosli itu mencatat masa 40.59 saat. Kuartet perak ini diperkuatkan dengan Raja Pejabat SOKMA Muhammad Azim Fahmi hanya mampu menambahkan saingan di tempat kedua dengan perbezaan kos 3-4 saat di belakang. Manakala pingat gangsa pula menjadi milik kuartet Selangor. Dalam sukan memanah, 4 pingat emas ditawarkan pada saingan yang berlangsung di Universiti Islam Sains Malaysia lewat petang tadi. Dua acara dipertandingkan iaitu 50 meter compound dan 70 meter recurve bagi kategori individu lelaki dan wanita. Dalam acara 70 meter recurve lelaki, atlet Terengganu Muhammad Saiful Islam Muhammad Rizwan meraih pingat emas dengan 657 mata. Pingat perak menjadi milik pemanah Selangor Haris Iskandar Zainal Hab Syahli dan Muhammad Haikal Danish Syamsul Afendi dari Pahang membawa pulang pingat gangsa. Kategori wanita pula menyaksikan pemanah Sarawak Joy Tan Zilei meraih pingat emas dengan 632 mata mengatasi pencabarnya dari Pulau Pinang, Khiritiga Mahadevan dan Alia Kushaishi Mazlan dari wilayah Persekutuan. Dalam acara 50 meter compound pula, pemanah Selangor Muhammad Alif Aiman Muhammad Hasri muncul juara kategori lelaki, manakala kategori wanita menjadi pemanah Johor Nurakilah Khairul. Berikut kedudukan pingat semasa SOKMA ke-20 MSN yang sedang berlangsung ketika ini. Sukan Malaysia SUKMA 2022 edisi ke-20. Segala perkembangan dan aksi atlet-atlet dari setiap negeri dibawakan untuk anda sepanjang 9 hari kejohanan dalam laporan harian pagi 9 pagi dan laporan harian petang 3 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga boleh disaksikan secara penstriman langsung di RTM Click. Bersama RTM, penyiar rasmi Sukan Malaysia 2022. Pelbagai aksi menarik dan sensasi telah mewarnai arena sukan negara sepanjang minggu ini. Paling mencuri tumpuan ialah aksi final Piala FA dan tamasya SUKMA ke-20 yang telah pun bermula. Kita ikuti serta mingguan sukan yang disekat oleh Muhammad Sharifuddin Arshad. JDT membuktikan mereka sebuah pasukan yang sukar digugat musim ini apabila menjulang Piala FA dengan menewaskan TFC 3-1.
jaringan pemain sayap Arif Aiman Muhammad Hanapi dan 2 gol Bergson da Silva sudah cukup memusnahkan impian TFC pada aksi final. JDT kini berpeluang melakar kejuaraan treble sekiranya berjaya menjuarai gelaran Liga Super dan Piala Malaysia musim ini. Bagi mengembalikan kegemilangan mereka suatu ketika dahulu, Perak FC telah melantik bekas pengarah Akademi Mokhtar Dahri, Lim Tiong King, selaku ketua jurulatih baharu untuk musim 2023. Perkara itu disahkan pengurusinya Datuk Seri Abdul Azim Muhammad Zabidi yang memberitahu Tiong Kim menandatangani kontrak dengan pasukan itu selama 2 tahun. Selepas 2 tahun ditangguhkan akibat COVID-19, Tamasya Sukan Malaysia ke-20 akhirnya kembali diadakan. Pelumba berbasikal Johor, Siti Nur Adibah Akmal Muhammad Fuad menjadi pemenang pingat emas pertama pada Tamasya ini apabila menjuarai acara 30 km ujian masa individu wanita. Manakala seorang lagi pelumba mereka, Nur Aiman Rosli pula mempertahankan gelaran tersebut bagi kategori lelaki. Selepas mencatat rekod baharu kebangsaan dalam kejohanan dunia bawah 20 tahun di Colombia, pelari sensasi negara Muhammad Azim Fahmi menepati ramalan muncul juara Raja Pecut Sukma apabila menjuarai acara 100 meter dengan catatan 10.25 saat. Azim menewaskan 2 lagi atlet kebangsaan Muhammad Arsyad Mat Saad dari Johor di tempat kedua dan wakil Negeri Sembilan Muhammad Haikal Hanafi di tempat ketiga. Sementara itu, Nur Sarah Adi pula merangkul gelaran Ratu Pecut Sukma setelah mencatat 11.91 saat menewaskan wakil Sabah Nur Aisyah Rofina Aling dan Nur Afrina Batrisya Muhammad Rizal dari Selangor. Bahang kejuaraan motosikal Grand Prix Malaysia 2022 yang akan berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan semakin dirasai. Pelumba negara Saifuddin Azman atau Damok bakal mengibar cabaran Malaysia apabila menerima tiket wildcard pada perlumbaan Moto3 bersama pasukan Vision Track Racing Team. Ia bakal menjadi penampilan kali kelima buat pelumba yang dikenali sebagai Damok di pentas MotoGP. Skuad Harimau Malaya bakal berdepan cabaran getir apabila diundi menentang pasukan tuan rumah Thailand pada kejohanan Piala Raja Thailand 22 September ini. Skuad kendalian Kim Panggon itu akan marah ke final sekiranya berjaya menewaskan Thailand di peringkat separuh akhir. Malaysia pernah menjulang kejohanan itu dalam 4 edisi pada 1972, 1976, 1977 dan 1978. Perkembangan sukan bola sepak, ketua jurulatih skuad Harimau Malaya Kim Panggon mengakui pasukan yang akan dibawa menyertai kejohanan Piala Raja Thailand di Chiang Mai minggu depan bukanlah skuad yang diinginkannya. Ini kerana jelas Panggon ada beberapa pemain yang mahu diujinya gagal disenaraikan bagi menghadapi saingan yang dijadual berlangsung pada 22 hingga 25 September ini. Panggon tidak mendahkan jumlah sebenar pemain tersebut tetapi mendakwa ia disebabkan oleh masalah peribadi dan proses pemulihan kecederaan sesetengah pemain. Namun pengendali dari Korea Selatan itu tetap optimis dengan kemampuan pemain yang dibawanya ke saingan tersebut, terutamanya dengan prospek beberapa pemain muda. This Kings Cup, I want to use this opportunity to see a little bit more young and someone I know, but I couldn't get them. When I see the player, I saw characteristics very important. So what kind of character he has? Did that character can be fit with us or not? This is, even though he play only 10 minutes, if he's a very good character, like talented, I'm very excited to put him in our scouting list. Seramai 23 daripada 25 pemain telah melaporkan diri semalam dengan pemain pertahanan Diong Kuls akan menyertai pasukan itu di Thailand. Manakala pertahanan Johor Darul Ta'zim Muhammad Syahrul Memaksaan pula terpaksa dikeluarkan semula akibat masalah kesihatan. Dalam kejohanan 4 penjuru itu nanti, Malaysia yang berada di kedudukan ke-148 dunia akan memulakan aksi menentang Thailand pada 22 September. Sementara itu, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Hamidin Muhammad Amin mahu momentum kejayaan pada kelaikan Piala Asia 2023 Jun lalu dapat diteruskan para pemain skuad Harimau Malaya bermula dengan kejohanan jemputan antarabangsa Piala Raja Thailand.
Selepas 3 bulan, skuad Harimau Malaya kembali berkumpul dalam kem latihan pusat yang bermula semalam. Datuk Hamidin turut meninjau sesi latihan pertama di Padang Wisma FAM Kelana Jaya pada 11 petang, disusuli sesi pertemuan dan makan malam bersama para pemain. Dalam pertemuan itu, Datuk Hamid menggesa para pemain supaya fokus sepanjang sesi latihan dan memberi sepenuh komitmen. Ini kerana, jelasnya, semua 25 pemain yang dipanggil ini akan dinilai prestasi mereka menjelang 2 misi lebih besar nanti. Skuad Harimau Malaya akan melepas ke Chiang Mai Isnin ini bagi menghadapi tuan rumah Thailand pada aksi pertama Khamis ini. Sekiranya menang, Malaysia akan berdepan pemenang di antara Trinidad and Tobago atau Tajikistan di final Ahad kemudian. Selepas itu, skuad Kenderaan Kim Manggun akan menggalas misi besar di Piala AFF 2022 pada Disember depan dan kemudian di pusingan akhir Piala Asia 2023 tahun hadapan. Pihak pengurusan PFC memberi jaminan tidak akan campur tangan dalam pemilihan pemain pasukan tersebut pada musim depan. Itu jaminan daripada pengurusinya Datuk Seri Abdul Azim Muhammad Zabidi yang mengakui barisan kejuaraan PFC diberi kuasa penuh memilih pemain yang benar-benar layak. Menurut Datuk Seri Abdul Azim, tiada bantahan akan dibuat terhadap pemilihan itu selagi ia masih berada dalam kemampuan kewangan pihak pengurusan. Kita takkan ada apa-apa bantahan yang akan kita buat selain daripada kalau kita ada bajet lah. Kalau dia minta nak bawa Ronaldo ke itu tak boleh lah kan. Itu keluar daripada bajet. Bajet kita bukan besar sangat pun kan. Semua orang ingat yang kita ni lebih lumayan daripada JDT, sebenarnya taklah sehebat itu. Sementara itu, Ketua baru Lim Tiong Kim memberi bayangan akan menggunakan lebih ramai pemain tempatan dalam skuadnya pada musim hadapan. Safa di sini adalah memberi peluang kepada pemain-pemain tempatan. Tetapi kita perlu juga bantuan daripada pemain-pemain luar negara. Kerana menjadi sebagai someone to hold the team. Itu saya perlu. Tapi ramai pemain-pemain muda akan diberi peluang untuk menunjuk kehebatan mereka. Lim Tiong Kim akan memulakan tugasnya sebagai pengendali baru Perak selepas perlawanan terakhir Liga Premier menentang Kuching City malam ini. Kejuaraan Gimnastik Beramat Dunia, tuan rumah Bulgaria akhirnya memenangi pingat emas selepas mendahului acara keseluruhan berpasukan mengatasi Israel dan Sepanyol. Keputusan itu menyaksikan ketiga-tiga negara berkenan mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik 2024 di Paris. Bulgaria yang merupakan juara Sukan Olimpik menampilkan 5 gimnas baharu dalam saingan kali ini. Strategi itu dilihat membuahkan hasil apabila mereka berjaya mengumpul 66.600 mata untuk memenangi emas. Mengatasi Israel yang mengumpul 64.650 mata, diikuti Sepanyol 63.200 mata untuk gangsa. Ini gelar dunia berpasukan pertama dimenangi Bulgaria sejak 2014. Ia juga merupakan pingat emas ke-11 yang dimenangi mereka sepanjang penyertaan. Sementara itu, Itali pula dinobatkan sebagai juara keseluruhan apabila mengumpul martabat tertinggi dalam pertandingan individu serta berpasukan. Perkembangan sukan golf, bekas pemain nombor 1 dunia Justin Johnson muncul pendahulu hari pertama kejohanan jemputan LIV Chicago yang berlangsung pada Jumaat. Johnson menampilkan permainan bergaya di pusingan pembukaan apabila mencatat 9 pukulan di bawah par 63. Ia sekaligus meletakkan pasukannya 4Ace GC dalam landasan terbaik untuk menjulang kejayaan keempat berturut-turut. Sebelum ini, pasukan tersebut telah memenangi 3 daripada 4 kejohanan jemputan LIV sejak siri tersebut bermula di London Jun lalu. Johnson yang memburu trofi kedua berturut-turut selepas Boston diikut rapat kapten pasukan Punch GC Cameron Smith dengan perbezaan 3 pukulan. Matthew Wolff dari pasukan HY Flyers GC pula di tempat ketiga dengan 4 pukulan di belakang. Kejohanan jemputan LIV Chicago yang merupakan saingan kelima daripada 8 siri musim ini akan berakhir pada Ahad.
Ecuador akhirnya bakal beraksi dalam kempen pusingan kelakan Piala Dunia 2022 di Qatar November depan selepas Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menolak rayuan Chile ke atas kes melibatkan pemain negara tersebut, Brian Castillo. Sebab ini, Chile mendakwa Castillo tidak sepatutnya layak bermain berdasarkan peraturan kejohanan sepanjang kempen kelayakan tersebut. Terdahulu, Persekutuan Bola Sepak Chile mengakui mempunyai bukti bahawa Castillo yang beraksi buat klub Leon di Mexico sebenarnya dilahirkan di Colombia pada Julai 1995 dan bukan di Playas, Ecuador pada November 1998. Bukan itu sahaja, Chile juga mendakwa bukan sahaja siji kelahiran yang telah dipalsukan, malah dokumen pengisytiharan umur dan kewarganegaraan pemain itu turut tidak benar. Sepanjang bersama Ecuador, Castillo telah bermain dalam 8 daripada 18 perlawanan kempen kelayakan untuk ke Piala Dunia. Sepanjang aksi tersebut, Ecuador telah mengumpul 14 daripada 26 mata dalam perlawanan melibatkan Castillo. Pada aksi Piala Dunia kali ini, Ecuador diundi dan kumpulan A bersama tuan rumah Qatar, Senegal dan Belanda. Paparan itu mengakhiri edisi Sukan 17 September 2022. Saudara, saksikan kegemilangan Sukan Malaysia Sukma ke-20 hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Saya Nazif Fahmi Syukri. Salam kagum Malaysia dan salam sukan untuk semua. Kembali, Rusia terus menyerang tentera Ukraine. Sementara Pakistan diancam wabak penyakit. Paparannya dalam rangkuman luar negara. Rusia terus menyerang tentera Ukraine termasuk pos komando serta depoh peluru. Jurucakap Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov mengesahkan tentera Rusia menyerang Brigade Jentera ke-66 tentera Ukraine di Kharkov selain Brigade Serangan Udara ke-80 di Donetsk. Ukraine bagaimanapun mendakwa berjaya menangkis beberapa serangan Rusia di Donetsk. Kiev juga berjaya memintas peluru berpandu tentera Rusia di Odessa. Wilayah dilanda banjir di Pakistan diancam wabak penyakit termasuk malaria, demam denggi, cirit-birit serta masalah kulit. Menurut pihak berkuasa, negara itu mungkin mengambil masa sehingga 6 bulan untuk pulih sepenuhnya daripada banjir. Keadaan terbabit menimbulkan kebimbangan mengenai penyakit bawaan air seperti denggi dan taun. Pakar hidupan liar membuat persiapan untuk memindahkan harimau bintang dari Namibia ke India. Haiwan terpantas di dunia itu akan membuat kemunculan semula di India selepas ia diancam kepupusan pada 1952. Terdahulu, 5 spesies betina dan 3 jantan telah dipindahkan dari Namibia ke Taman Negara Kuno di India.
Pasukan penyelamat menemukan 7 mayat susulan tanah runtuh di sebuah lombong emas haram di Kalimantan Barat, Indonesia. 5 lagi cedera. 20 orang tertimbus dalam kejadian tersebut. Mangsa sedang melombong emas di lereng bukit apabila tanah runtuh berlaku. Kemalangan pelombongan kerap berlaku di Indonesia akibat tanah runtuh terutama pada musim tengkujuh. Iskandar Puteri bukan setakat pusat pentadbiran negeri Johor. Bandar terancang itu juga sebenarnya salah satu tempat tumpuan pengunjung. Ronda-ronda keluarga Malaysia minggu ini membawakan kepada anda tarikan yang ada di situ. Sekarang saya dekat Iskandar Puteri ni kan, kat sini kan ada aktiviti lasak. Katanya bang, apa yang saya boleh main kat sini bang? Kat sini kita ada 19 jenis aktiviti berkonsepkan bukan lasak, terutamanya go-kart, aero, ATV dengan flying fox. Boleh main? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh cuba? Boleh. Apa lagi, jom. Kita cuba go-kart dulu. Jom. Jom. Sekarang ni kita akan menentukan siapa juara ni, Ita. Confident lah. Lagi jom lah. Jom. Kepada yang minat sukan go-kart, jangan bimbang mengenai cuaca. Di sini anda boleh menguji kecekapan pemanduan anda menerusi litar dalam bangunan. Rasa macam main kat lintas Sepang lah. Walaupun go-kart ada lintas Sepang tu. Farid ni Farid. Farid hilang, ada lari. Dia takut tadi. Sudah lari. Kalau dah sampai di sini, jangan lupa mencuba Flying Fox. Dengan laluan sepanjang 200 meter, anda berpeluang merentasi tasik buatan yang indah. Kita nak patah balik tau. Tadi dah pergi nak patah balik. Agak-agak tak sangkut lagi. Memang menarik. Orang kata kena cubalah dekat sini kan. Paling panjang dekat Asia Tenggara. Dia punya pergi balik. Kat sini bukan sahaja anda boleh main aktiviti lasak yang saya tunjukkan tadi, tapi kita boleh main diving range golf. Kau datang dekat Kota Iskandar ni boleh singgah kat sini dan jangan lupa teruskan bersama dengan ronda-ronda keluarga Malaysia hanya di RTM. Jika sebelum ini cuti tanpa rekod bagi urusan kematian hanya tertakluk kepada kematian suami dan isteri, ibu kandung dan bapa mertua, bapa kandung dan bapa mertua serta anak saja. Penambahbaikan tafsiran ahli keluarga diperluas kepada kematian
yang melibatkan adik-beradik, nenek dan datuk bagi anggota perkhidmatan awam. Saudara, setiap kali sambutan yang memerlukan pemakaian kostum, biasanya kostum-kostum popular yang akan digayakan. Antaranya ramai yang biasa bergaya ala guru, juruterbang, doktor dan ada juga yang tidak kurangnya yang memilih untuk bergaya kostum adiwira. Ya, betul tu Hazel. Dan berbeza dengan seorang kanak-kanak di sebuah sekolah memilih kostum lain daripada yang lain. Saksikan dalam paparan hashtag. Bersempena sambutan Bulan Kebangsaan, si cilik ini memilih kostum di luar kebiasaan. Dia tampil sebagai penembak tepat dengan baju penyamaran. Video penyamarannya yang dikongsi di laman TikTok meraih lebih 700,000 tontonan. Transisi fashion meninggalkan identiti mengikut eranya. Contohnya busana, beg bimbit dan aksesori termasuk kacamata. Baru-baru ini tular video gaya retro zaman 70-an yang digayakan sekumpulan pemuda di Dataran Merdeka. Seluar jenis bell bottom, gaya rambut, beg bimbit dan pelbagai aksesori lama pasti ada yang rindu, terutama mereka yang membesar pada era itu. Video yang dikongsi di laman TikTok ini meraih kira-kira 1 juta tontonan. Jersey Michael Jordan, legenda sukan bola keranjang menjadi lelongan termahal memorabilia sukan yang dipakai ketika permainan, sekaligus mencipta rekod bagi jersey bola keranjang yang dijual pada acara lelongan. Jersey Jordan tersebut mengalahkan rekod yang dicipta pada Mei lalu iaitu jersey bergelar Hand of God, legenda bola sepak Argentina Diego Maradona. Jersey Jordan bernombor 23 dipakai ketika aksi terakhir kemenangannya pada 1998 dilelong pada harga 10.1 juta dolar Amerika. Sukan Malaysia Sukma 2022 edisi ke-20. Untuk anda sepanjang 16 hingga 24 September. Rasai perjuangannya bersama RTM, penyiar rasmi Sukan Malaysia 2022. Saudara, berita perdana edisi 17 September 2022 berakhir di sini. Dan seperti biasa, anda boleh dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.